Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min 'indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naqulu 'ibadatan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil 'azizil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bitahiyyatin fahiyyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati, pengurusi dan juga pihak jajaran kuasa surau, imam, pimpinan daripada semua peringkat, ibu ayah, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang untuk sama-sama kita terus hidup dan melaksanakan ibadah pada malam yang mulia pada hari ini. Moga-moga kekuatan ini, kekuatan melaksanakan ibadah, Allah Ta'ala berikan sampai ke penghujung hayat kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan, ibu ayah yang saya hormati sekalian, sebagaimana disebut oleh pengurusi tadi, yang nak disentuh pada hari ini ialah berkaitan dengan peribadi cemerlang ibadur rahman. Iaitu bila kita melihat kepada ibadur rahman, itulah juga tentang kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia berkaitan dengan sedikit sebanyak, itulah juga contoh tauladan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada mana perbincangan ibadur rahman ini, iaitu yang telah diterjemahkan buku ini diambil daripada disebut tasib saya khutbah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Disebut di sini berkaitan dengan 12 peribadi cemerlang ibadur rahman yang telah diterjemahkan di sini begitu, iaitu 12 ciri ataupun sifat yang ada kepada ibadur rahman. Ibadur rahman ni ambil pada mana? Daripada nama Allah Ar-Rahman. Dengan erti kata lain, ibadur rahman ialah hamba yang layak mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita faham sebagaimana kita dengar dalam pengajian-pengajian yang lain, bahawa kelayakan seseorang hamba itu untuk masuk ke dalam syurga Allah ialah dengan mendapat rahmat daripada Allah. Jadi kalau semata-mata kerana ibadah, maka pasti dan pasti ibadah kita tidak akan cukup nak dibandingkan nikmat Allah. Maka mereka yang layak masuk syurga Allah ialah mereka yang mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Bukan bermaksud tak perlu ibadah, ibadah kena buat. Itu juga ciri-ciri untuk melayakkan kita dapat rahmat Allah. Jadi tuan-tuan, hari ini kita nak bincang berkaitan dengan siapakah ibadur rahman. Buku ini tajuknya 12 peribadi cemerlang ibadur rahman. Jangan risau tuan-tuan, takkan habis 12 malam ni. Sebab 12 ni panjang kalau nak cerita 12 ini. Daripada mana diambil 12 ini? Iaitu daripada penghayatan ayat Al-Quran, surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan bermula dengan ayat yang ke-63 sampai ke ayat 74. Jadi tuan-tuan jangan risau, takkan habis juga perbincangan ayat 63 sampai 74 malam ni. Dan saya rasa ayat pertama pun tak habis malam ni. Tapi kita akan mengimbau tentang siapakah ibadur rahman. Jadi sebelum kita pergi jauh, ibadur rahman mereka yang layak mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Hamba yang layak dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Di sana ada yang lain. Contohnya barangkali lawan bagi ibadur rahman mungkin ibadus syaitan. Kalau kita lihat berkaitan dengan nama Allah yang mulia Ar-Rahman ini, pernah berlaku dalam sirah Nabi berkaitan dengan nama ini. Contohnya,
kata yang pertama dalam surah Al-Furqan juga, saya ingat ayat 60 ke 61 gitu. Allah Ta'ala sebut, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman. Cerita tentang apabila diseru kepada mereka, sujudlah kamu kepada Ar-Rahman. Cerita tentang Nabi seru golongan-golongan yang didakwa oleh baginda, termasuklah musyrikin Makkah, sujudlah kamu kepada Ar-Rahman. Apa jawapan musyrikin Makkah? Qalu, kita lihat apa mereka kata, wa ma Rahman, siapa Rahman ni? Dalam tafsir disebut mereka kadang mempersendakan nama Ar-Rahman Allah tu. Mereka kata, siapa Rahman ni? Yang kami tak kenal Rahman ni siapa? Yang kami kenal seorang Rahman tinggal dekat Yamamah. Ada seorang nama Rahman yang tinggal dekat Yamamah. Mereka bersenda begitu. Dan kita lihat kalimah Ar-Rahman juga terdapat dalam kalimah yang selalu kita baca sebelum kita buat satu perkara, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Tuan, dalam sejarah pada tahun ke-6 Hijrah berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Tuan-tuan, pendek ceritanya, perjanjian Hudaibiyah pada ketika itu nak ditandatangani daripada wakil kaum muslimin Rasulullah SAW dan juga wakil musyrikin masa itu. Tuan-tuan, apabila perjanjian itu nak ditulis, dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, wakil musyrikin masa itu pertikaikan. Apa ini Ar-Rahman Ar-Rahim? Kami tak tahu. Cukuplah kamu tulis sebagaimana sebelum ini, iaitu Bismikallahumma. Tuan, maka Nabi beralah pada ketika itu, ditulislah Bismikallahumma. Jadi tak tulis full Bismillahirrahmanirrahim. Siapa orang yang pertama menggunakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim? Orang yang pertama menggunakan kalimah Bismillahirrahmanirrahim di atas muka bumi ini, iaitu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Tuan boleh rujuk dalam surah An-Naml, cerita tentang Nabi Sulaiman dengan Ratu Negeri Sabah, iaitu cerita tentang ayat dalam surat Nabi Sulaiman pada Ratu Negeri Sabah. Apa ayat? Ayat Quran sebut, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Ayat tu diceritakan bahawa dalam surat Nabi Sulaiman pada Ratu Negeri Sabah tercatat dalam surat itu Bismillahirrahmanirrahim, dan penegasan daripada Nabi Sulaiman, jangan kamu sombong, datang kepadaku dalam keadaan menyerah diri, yakni memeluk agama Allah Subhanahu wa taala, ini agama Islam. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi mukadimah ni kita nampak bahawa ibadur Rahman disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, yang kita tak lupa salah satu nama Allah ialah Ar-Rahman. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali kepada perbincangan ayat dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-63. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Allah Subhanahu wa taala menyebut bahawa dan hamba Allah Ar-Rahman, yakni yang diredainya, yang dikasihinya, ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi dengan sopan santun, ataupun jalan biasa je, bukan berjalan sebagaimana orang sombong. Jadi sifat yang pertama daripada separuh ayat yang ke-63. Sebab tu saya kata takut-takut tak sempat habis satu ayat. Kita bincang dulu sifat yang pertama daripada separuh ayat 63 itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Yang pertama sifat mereka ialah mereka berjalan di atas muka bumi dengan tidak sombong. Ataupun diletakkan topik dalam bab ini, sifat yang pertama ibadur rahman ialah merendah diri ataupun tawadhu. Jadi lawan bagi tawadhu ialah takabur. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sifat tawadhu itu diterjemahkan daripada cara berjalan. Bukan semata-mata kita nak bincang tentang cara berjalan, tetapi cara berjalan itu ialah lambang kepada nilai yang ada pada diri dia, sama ada di tawadhu ataupun takabur. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, saya ingat beberapa tahun lepas saya di kuliah subuh di surah An-Nur, masa tu bulan Ramadan. Ustaz masa tu bentangkan tentang Badar Al-Kubra. Diceritakan tentang mukaddimah perang Badar masa itu.
Dalam mukadimah tu cerita tentang kehebatan mereka yang berada masa itu. Termasuklah Abu Sufyan. Abu Sufyan masa itu kita kata ketua angkatan daripada musyrikin lah, yang dalam perjalanan pulang ke kota Makkah. Abu Sufyan tak kurang hebatnya. Apa kelebihan Abu Sufyan? Antaranya Abu Sufyan ni pakar tentang unta. Kita kalau tengok unta, paling kuat kita kata unta ni boleh simpan air banyak, boleh jalan jauh. Itu je. Tapi Abu Sufyan tahu unta ni lebih pada tu. Antaranya ialah dia tahu unta ini ada radar. Radar dia kat mana? Hidung dia. Digambarkan bahawa hidung unta ni boleh bau beberapa kilometer di depan. Dahsyat. Kita tak tahu. Kita tengok pergerakan hidung unta gitu je kat zoo contohnya. Tapi Abu Sufyan, dia tahu pergerakan hidung unta tu apa maksud dia. Contohnya di dalam perjalanan tu, dia tengok hidung unta dia, dia telah melihat, menggambarkan bahawa unta dia sedang menghidu bau peluh badan manusia yang sedang marah beberapa jauh di depan. Tuan, siapa yang marah dekat Abu Sufyan? Fikir punya fikir. Bila patah balik, kita akan terkenang pada peristiwa hijrah. Jadi dia menafsirkan bahawa barangkali yang sedang marah itu ialah Muhammad dengan kawan-kawan dia. Itu pandangan dia. Maka pada ketika itu Abu Sufyan bijak. Dia tak bagi tahu dekat rombongan yang lain. Kalau bagi tahu barangkali mereka gelabah. Jadi mereka pun transit kejap dekat satu tempat. Abu Sufyan hantar pakar propaganda untuk minta pertolongan daripada Makkah. Jadi tuan-tuan nama dia pergi ke sana, minta bantuan daripada musyrikin Makkah. Dia bijak. Bijak juga pakar propaganda ni, kita kata. Kita gunalah istilah pakar propaganda. Dia lukakan kuda dia. Telinga ke hidung itulah dilukakan. Kemudian dikoyakkan baju dia. Sampai di Mekah dia kata, celakalah kita, Muhammad dengan kawan-kawan dia menyerang kita. Begitulah kita kata. Fahamkan kita. Jadi orang Mekah masa tu naik semangat. Termasuk Abu Jahal dan sebagainya nak lawan Nabi. Jadi pada masa yang sama, rombongan lain tak tahu lagi. Dia memang betul Nabi dengan sahabat sedang bersiap sedia untuk menyekat rombongan daripada Syam masa itu, tak menjual barang-barang dagangan orang Islam yang ditinggalkan di Makkah. Jadi nak ambil balik hak. Tuan-tuan, Abu Sufyan hebat bab unta, kan? Dia bila dia cek kawasan sekitar, dia tengok ada tai unta. Tai unta pun dia tahu unta ni daripada mana. Tengok pada tai unta tu, saya lupa, tak silap saya, unta di Madinah ni dia makan tamar, biji tamar sekali. Jadi dia tahu ini unta Madinah. Dia tahu kawasan sekitar tu. Jadi dia standby. Maksudnya Nabi dengan sahabat berada di kawasan berdekatan. Dia dah standby. Itu Abu Sufyan. Masa tu disebut bahawa Sayyidina Umar pun tak kurang hebat dia. Salah satu kehebatan Sayyidina Umar, kalau dia tengok kesan tapak kaki, dia tahu dah pemilik ni ada berapa banyak dia bawa harta. Kalau dia tengok, dia kata 20 dinar, kejar-kejar betul 20 dinar. Kita tak boleh nak fikir, tuan. Ini kelebihan yang mereka ada. Sebab apa? Barangkali cara berjalan itu melambangkan sesuatu yang ada pada orang tu. Macam kita lah, tuan. Ni kat hujung bulan ni, nak masuk dapat gaji ni. Lepas-lepas dapat gaji tu, cara jalan lain. Masa habis gaji, bayar-bayar duit rumah, kereta, semua hutang-hutang, dia tak semangat cara jalan. Kita kasar nampak gitu. Jadi cara berjalan boleh melambangkan sesuatu. Yang kita bincangkan hari ini tentang ibadur Rahman, mereka berjalan dengan tidak sombong. Yakni mereka ini ialah golongan yang tawaduk. Tuan-tuan, bila sebut jalan yang tawaduk, sopan santun, jangan faham bahawa jalan tawaduk itu maksudnya kena jalan pelan je. Lepas tu rasa jalan macam orang sakit, slow motion, lepas tu macam orang sakit. Tidak, bukan bermaksud begitu. Sebab apa bukan bermaksud begitu? Tawi bawa kita supaya kita berfikir, iaitu melihat Nabi Muhammad SAW berjalan. Contohnya sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, bahawa Nabi Muhammad SAW semasa berjalan, badan baginda bergerak-gerak seperti sedang meniti jalan menurun. Ini ialah cara berjalan orang yang penuh semangat dan berani, kata dia. Dalam kitab Zadul Ma'ad misalnya, karangan Ibnu Qayyim sebut bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu
pernah berkata bahawa aku tidak melihat sesuatu pun yang lebih bagus daripada diri Rasulullah SAW, seolah-olah matahari berjalan di mukanya. Aku juga tidak melihat seorang yang lebih cepat jalannya daripada Rasulullah SAW, seakan-akan bumi menjadi turun di hadapannya. Kami sudah berusaha untuk mengimbanginya, tapi Rasulullah seperti tidak mempedulikannya. Maksudnya Nabi jalan laju juga. Jadi adakah bermaksud jalan laju itu tak tawaduk? Takkan kita tahu siapa Rasulullah, sama ada di sisi manusia ataupun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan bermaksud fizikal cara berjalan itu jalan macam orang sakit. Kalau kita sihat, jalan macam orang sihat, tak ada masalah. Okey, orang sakit kecuali lah nanti ada orang terasa pula, macam mana kita saya ni gaut, jalan slow, tak apalah, gaut-gaut lah. Tapi ceritanya tuan-tuan bukan bermaksud tengok orang jalan sakit, tunduk bawah, kalau langgar tiang tu lagi maqam tinggi, contohnya kita tawaduk, tak, bukan begitu. Mudah fahamnya kita sebut sifat jalannya, tapi isi dia ialah orang itu hatinya ada sifat tawaduk. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah satu hari melihat seorang pemuda yang jalan pelan je macam orang sakit. Sayyidina Umar tanya, kamu sakit ke? Ini anak muda ni, kamu sakit ke? Pemuda tadi kata, saya tidak sakit. Umar kata, kalau macam tu jangan jalan seperti itu macam orang sakit tadi. Salah seorang wanita melihat sekumpulan anak muda yang berjalan dengan perlahan-lahan, dan dia pun bertanya, siapa mereka tu? Lalu ada orang tolong jawab, dia kata, oh, mereka itu ialah pemuda ahli ibadah. Lalu kata wanita tadi, demi Allah, kalau berjalan, Umar ialah orang yang paling cepat jalan. Kalau berkata-kata, suara Umar paling lantang. Kalau memukul, maka pukulannya menyakitkan. Tetapi dia juga seorang ahli ibadah. Umar pun ahli ibadah. Jadi tak bolehlah kita nak kata ahli ibadah tu maksudnya kena jalan pelan je macam orang sakit. Kalau duk main jalan pelan gitu tuan-tuan, bila dah qomat tuan-tuan, kita tak sampai surau lagi. Tawaduk dia kata. Sampai bagi salam dah tak sampai lagi. Tawaduk sampai-sampai orang balik tuan. Jadi sebab tu kita kata jangan tersalah faham bahawa orang tawaduk itu berjalan itu kita kata sebab tawaduk jalan gitu. Jadi mudah fahamnya, orang yang tawaduk ni kita tak sebut pun kita boleh faham dengan uruf kita, adat masyarakat kita. Orang yang jalan sombong dengan tak sombong. Isu yang kita nak bincang di sini ialah hakikatnya ialah ibadur rahman. Sifat pertama dalam ayat ini ialah tawaduk ataupun merendah diri. Lawan tawaduk ialah takabur ataupun orang yang sombong. Kita lihat bahawa kerana sifat sombong itulah yang mencampak iblis ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Nabi kata, siapa yang berasa sombong di dalam dirinya atau bongkak saat berjalan, maka dia bersua Allah dalam keadaan mendapat murka daripadanya. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, ada seorang antara orang sebelum kamu yang berjalan dengan sombong sambil mengenakan dua jubahnya dan takjub kepada diri sendiri, maka Allah Ta'ala benamkannya ke dalam tanah dan dia tenggelam di sana hingga hari kiamat. Tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila sebut begini, ini cerita tentang seorang hamba Allah yang ada kekayaan tetapi dia sombong. Tuan-tuan, bukan salah pada kaya, kaya tak salah. Lagi kita akan buat perbandingan orang kaya. Bukan salah tinggi pangkat, bukan salah tinggi ilmu, tetapi masalah ialah soal sifat dalaman, iaitu sombong. Tuan-tuan, kita buat contoh. Al-Quran menggambarkan pada kita di sana ada contoh orang yang sombong dengan kekayaan dia sehingga akhirnya Allah Ta'ala hukum dia. Siapa yang tak kenal tuan-tuan dengan Qarun? Qarun ni orang famous sampai hari ni, kan? Kalau ada pertandingan, antaranya pertandingan cari harta karun biasa. Kalau lah contohlah adalah gotong royong, surau Ibrah buat gotong royong contoh. Ni nak raya Cina ni, dia kata gotong royong. Bukan sebab nak raya Cina, cuti tu sebab cuti, dia kata. Kita gali cangkur-cangkur, tiba-tiba jumpa sekotak emas contohnya. Silap-silap esok masuk paper depan, jemaah surah Al-Ibrah
jumpa harta karun. Automatik orang akan kata harta karun. Walaupun mungkin Qarun tak pernah sampai pun section 3 mana baru bagi ni, tapi orang nampak harta kalau jumpa Qarun. Nak ceritanya Qarun ni orang famous. Famous Qarun ni, tuan-tuan. Qarun ni famous dengan kekayaannya. Quran menggambarkan bahawa Qarun berjalan dengan kekayaannya. Antaranya ialah kunci dia saja pun kunci gudang ni perlu dipikul oleh beberapa lelaki yang gagah. Dan kalau kat surau ni siapa yang paling banyak kunci? Barangkali siap kot. Kalau saya duduk di Masjid Sana, paling banyak kunci siap. Sekali nak sembahyang tu diletak selungguh kat sekilo kunci kan, penuh poket kan. Itu pun kita rasa banyak dah. Ini Qarun, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Qasas. Dia bawa tuan-tuan lelaki-lelaki yang gagah yang bawa kuncinya. Allahu Akbar, tu kunci. Tuan-tuan, Qarun berjalan dengan kekayaannya. Qarun begitu sombong kerana dia menganggap bahawa kekayaan itu ialah kerana kebijaksanaan diri dia. Dia tidak mengaitkan kekayaan itu adalah anugerah daripada pencipta. Lepas tu setengah riwayat sebut Qarun ni asalnya orang baik. Ada yang kata dia ada hubungan persaudaraan dengan Nabi Musa AS. Tuan-tuan, dulu dia minta supaya Allah Ta'ala beri kekayaan pada dia dengan harapan kalau dia kaya, dia nak banyak ibadah, nak banyak menyumbang. Tapi bila Allah Ta'ala uji dia dengan kekayaan, apa yang berlaku ialah dia semakin sombong. Sehingga kan ada orang yang melihat juga dengan mata pemikiran ataupun pandangan materialistik. Satu ketika disebut dalam Al-Quran surah Al-Qasas, ketika mana Qarun berjalan dengan kekayaannya, orang-orang yang gilakan kekayaan, harta ini, tengok Qarun, timbul cakap-cakap di kalangan mereka, alangkah beruntungnya Qarun, beruntungnya kalau kita jadi macam Qarun. Tetapi orang yang Allah Ta'ala beri ilmu padanya, ilmu yang membawa kepada petunjuk, dia kata mereka memandang pemikiran begitu adalah pemikiran yang tak baik. Sebab apa? Memandang harta itu adalah segala-galanya. Tuan, di akhirnya akhirnya Allah Ta'ala benamkan Qarun dengan hartanya sekali. Orang yang bercakap-cakap tadi, mereka seolah-olah tarik balik statement mereka. Seolah-olah bahasa kita, nasib baik kita tak jadi macam Qarun. Tadi mereka duk rasa, kalau lah kita jadi macam Qarun, untung sungguh. Tapi bila Qarun ditenggelamkan, tuan-tuan, apa yang berlaku ialah mereka rasa nasib baik tak jadi macam Qarun. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buat contoh lah, kita contoh perbandingan kan? Kita nak kereta, tuan. Saya lah selalu nak kereta kat highway. Malam nak pergi Perak pula, lepas nak pergi Perak, tuan. Lalu balik Kedah, tuan. Kadang-kadang nak kereta, tuan-tuan, tengok dekat cermin belakang, ish, kereta apa tu lah, rendah, laju. Kita pun bagilah laluan beg kiri, zoom, Ferrari potong, contoh, tuan. Kadang-kadang timbul perasaan kita, ish, kalau lah ada Ferrari. Macam jadi cakap tadi lah, kalau lah aku ada macam Qarun tadi. Tuan, contoh-contoh je perbandingan. Tiba-tiba, tuan-tuan, tiba-tiba sampai depan jam. Jam kenapa pula? Contoh kan, rupanya ada accident. Nampak-nampak kereta tadi langgar lori balap, contoh kan. Masa tu barangkali akan terlintas dalam diri kita, nasib baik naik Proton je. Saya naik Proton je, tuan. Jadi kita akan rasa, nasib baik Allah Ta'ala tak uji kita sedemikian. Bukan salah kawan naik Ferrari tadi, padan dengan dia. Barangkali kalau kita tak padan dengan kita, barangkali kita tak pandai kontrol, barangkali kita jadi lebih teruk pada dia. Tuan-tuan, orang memandang kekayaan masa itu, namun Allah Ta'ala masih bagi peluang pada mereka kalau mereka nak menginsafi tentang apa yang berlaku pada Qarun. Qarun diberi kekayaan, namun kekayaan itu menyebabkan dia sombong. Saya sebut tadi, tuan-tuan, bukan salah pada kaya. Dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala menunjukkan pada kita bagaimana seorang kaya yang tinggi pangkat, tinggi ilmunya, namun bertakwa. Siapa, tuan-tuan? Antaranya, tuan-tuan, Nabi Allah Sulaiman AS. Tuan-tuan boleh lihat antara cerita Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml, dan juga kita boleh tengok juga dalam surah Sabah, ayat belah-belah itu, tuan-tuan, ayat 12, 13, 14 itu, tuan-tuan. 13, 14 dekat saya, ataupun 12, 13, 14. 12, 13, 14 dekat saya. Surah Sabah cerita sedikit sebanyak. Dalam surah An-Naml, surah Semut, cerita Nabi Sulaiman dengan Ratu Negeri Sabah. Kalau kita hayati pula cerita dalam surah An-Naml,
kita akan melihat bahawa salah satu ciri Nabi Allah Sulaiman alaihi salam ialah dia ini sentiasa bersyukur atas nikmat Allah. Dan tuan akan jumpa beberapa tempat. Contohnya cerita Nabi Sulaiman dalam surah An-Naml bermula dengan ayat yang ke-15. Allah Ta'ala sebut, وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala anugerahkan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman ilmu. Apa respon orang yang berilmu yang Allah Ta'ala anugerahkan pada dia? وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Tuan-tuan, apa lafaz ni ialah memuji Allah. Yakni Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud, mereka ini sentiasa bersyukur pada Allah di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Wa warisa Sulaimanu Dawud, ayat yang ke-16. Allah Ta'ala sebut bahawa telah diwariskan daripada Nabi Daud pada Nabi Sulaiman. Wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai'. Disebut bahawa Allah Ta'ala bagi ilmu apa? Antaranya ilmu memahami bahasa burung pada Nabi Sulaiman. Dan diberikan beberapa anugerah pada dia. Wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayr wa utina min. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Hujung ayat yang ke-16, Nabi Sulaiman kaitkan bahawa ini adalah anugerah daripada Allah yang nyata. Anugerah yang nyata daripada siapa? Pasti daripada Allah. Berbeza dengan Qarun tadi. Qarun tadi dia menganggap kekayaan sebab apa? Dia bijak. Tapi Nabi Sulaiman, nikmat-nikmat itu dikaitkan dengan Allah. Tuan-tuan, masa Nabi Sulaiman melalui lembah semut, beberapa ayat selepas tu tuan-tuan, semut bagi arahan kepada kawan-kawan dia. Ketua semut bagi arahan, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu. Bapa? Takut-takut Nabi Sulaiman dengan tenteranya membinasakan kamu dalam keadaan mereka tak sedar. Nabi Sulaiman faham kata-kata semut itu. Nabi Sulaiman tersenyum. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa pada Allah. Apa doa pada Allah? Nabi Sulaiman doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Antara intipati doa Nabi Sulaiman ialah Nabi Sulaiman minta pada Allah, ya Allah, ilhamkan kepadaku agar apa? Sentiasa bersyukur di atas nikmat. Maksudnya, kalau kita doa pada Allah, ya Allah, bagilah nikmat, bagi nikmat. Nabi Sulaiman bukan itu saja yang diminta. Nabi Sulaiman minta apa? Supaya Allah Ta'ala ilhamkan dia sentiasa bersyukur, agar tak lupa syukur pada Allah. Allahu Akbar. Nabi Sulaiman memang kita nampak sifat sebati dalam diri dia, syukur. Ketika mana Nabi Sulaiman bermesyuarat dengan tentera-tentera dia, membincangkan tentang siapa yang boleh bawa istana Ratu Negeri Sabak ke depan dia sebelum mereka sampai. Tuan, Ifrit tawarkan diri nak bawa sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat duduk dia. Laju, kira hebatlah pegawai Nabi Sulaiman ni. Tiba-tiba ada orang yang memahami Alkitab, manusia memahami Alkitab, tawarkan pada Nabi Sulaiman lagi laju. Dia kata dia nak bawa sebelum berkedip mata Nabi Sulaiman. Maksudnya lagi laju. Apa respon Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman tak rasa sombong dengan berbangga-bangga sebab pegawainya hebat. Dia rasa dirinya lagi hebat sebab dia ketua. Tak. Nabi Sulaiman kata apa? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Sulaiman kata, tuan-tuan, ini adalah anugerah daripada Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku syukur ataupun aku kufur. Barang siapa yang bersyukur, hakikat syukur itu adalah untuk diri dia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bawa dua contoh perbandingan berkaitan dengan orang yang kaya, persamaan mereka kaya contohnya. Dia mungkin Nabi Sulaiman lebih, tapi yang bezakan ialah yang seorang bertakwa, yang seorang lagi tak bertakwa. Maksudnya di sini ialah kaya itu bukan satu kesalahan, tinggi pangkat itu bukan satu kesalahan, banyak ilmu itu bukan satu kesalahan. Ketiga-tiga benda tadi bukanlah lesen untuk kita sombong di atas muka bumi. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu muhasabah untuk kita.
Untuk apa yang kita nak sombong di atas muka bumi ini? Untuk apa pula kita berasa diri kita lebih hebat daripada orang lain? Kenapa perlu ada perasaan demikian? Sekiranya kita melihat pada diri kita, kita akan lihat siapa sangatlah kita ni. Ulama salaf ada yang memberi nasihat dengan kata-kata yang saya kira cukup agar keras juga untuk kita. Maknanya nak bagi tersentak hati kita. Kata mereka, aku hairan terhadap orang yang lahir daripada dua jalan kencing, tapi kemudian dia bersikap sombong. Dia berasal daripada air yang hina daripada ayahnya, yang keluar daripada saluran air kencing, dan dia dilahirkan oleh ibunya melalui saluran kencing. Tuan, kata-kata yang saya kira satu benda yang nak menggambarkan hinanya kita hakikatnya. Jadi sebenarnya apa sebab kita nak sombong di atas muka bumi dengan orang lain? Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, kenalilah siapa diri kita. Rendahkanlah diri kita bila berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang merendah kepadanya, yakni Allah, Allah Ta'ala akan meninggikannya. Dia berasa hina di mata dirinya, tetapi hebat di mata manusia. Namun siapa yang takabur, maka Allah Ta'ala akan merendahkannya. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, Allah Ta'ala akan muliakan dia. Tapi barang siapa yang takabur, Allah Ta'ala yang akan hina dia. Itu tuan-tuan, orang kali dalam sejarah hidup kita, kita pernah jumpa dengan orang yang kita tengok cara hidup dia biasa je. Dia pun tak sombong dengan orang lain, tak angkat diri pada orang lain, tak pernah nak kata nak bangga-bangga diri, tak, biasa je. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, kita pergi mana-mana, orang tanya tentang individu tersebut. Saya ada tuan-tuan, saya tak sebutlah nama, saya tengok cara hidup orang ni biasa je kan? Tapi saya pergi mana-mana, bila saya sebut Masjid Asana, orang tanya orang ni, kat mana dia buat apa lah ni? Saya tak sebut nama. Wallahu'alam, barangkali sebab Allah Ta'ala muliakan dia kerana kerendahan diri dia. Yang benar tuan-tuan, kita tengoklah orang-orang lain yang kita tengok cara hidupnya sederhana, dia tidak mengangkat diri dia. Tetapi tuan-tuan, kita tengok ramai orang hormat pada dia. Pergi mana pun orang sebut dia, ataupun kat mana-mana pun orang hormat dia, walaupun diri dia tak pernah angkat di sini, kita kata. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tawaduk Nabi sebut tadi, barang siapa yang tawaduk ataupun merendah diri, Allah Ta'ala yang akan memuliakan dia. Orang itu tak mengangkat diri dia, tetapi yang mengangkat diri orang tersebut ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man takabbara wa ta'ala. Barang siapa yang takabur, Allah Ta'ala akan hina dia. Ada orang barangkali kita kenal, kawan-kawan kita ke saudara mara kita, yang bukan kita nak kutuk, tapi kita jadikan pengajaran. Mungkin orang tu tuan-tuan, Allah kalau sembah dengan kita, kira dia lah paling hebat kan? Oh dia ni begini, angkat diri dia. Tapi tuan-tuan, pergi tempat orang dekat lain, orang kenali orang ni sebagai orang yang, maksudnya orang tak suka kan? Orang tak senang dengan orang ni. Orang itu mengangkat diri dia sendiri, tetapi kenapa orang rasa benci, orang tak suka sangat dekat orang tersebut? Sebab dia angkat diri dia seolah dia mulia, tetapi yang menghina dia ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita lihat dalam hal ini, kita nak kena bermuhasabah tentang diri kita masing-masing. Tuan-tuan, bila sebut tentang tawadhu yang merupakan ciri ibadah Rahman, maka kita kembali kepada ikon kita yang tak lain dan tak bukan, iaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sepenuh pula dengan bulan Rabiul Awal, banyak cerita tentang Rasulullah SAW. Disebut bahawa Nabi Muhammad SAW ialah orang yang paling tawadhu. Padahal kita tahu bagaimana kedudukan baginda, sama ada di sisi manusia atau di sisi Allah. Nabi Muhammad ni ketua kerajaan, dari sudut pangkat kemanusiaannya kan, dihormati kan. Di sisi Allah pasti dan pasti Nabi Muhammad ialah kekasih Allah. Apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW? Contoh, kalau berjalan dengan sahabat tuan-tuan, Nabi ni jenis jalan belakang daripada sahabat. Keadaan ni maksudnya duduk sama-sama je dengan sahabat, nah, macam biasa je, bukan sebab keistimewaan dan sebagainya. Nabi Muhammad SAW, kita lihat bahawa Nabi ni kalau jumpa dengan sahabat, biasanya digambarkan Nabi bagi salam dulu. Nabi bagi salam dulu. Kita kadang-kadang kalau dekat pejabat, contoh, tiba-tiba lah ada mungkin staf di bawah kita jumpa,
tapi dia tak perasan, dia tak bagi salam. Terasa hati, cepat terasa hati, sampai hati staf bawah tak bagi salam kat aku, sedangkan aku bos, tuan-tuan ni terasa hati. Tapi Nabi dengan sahabat, walaupun kita tahu kedudukan Nabi sama ada sisi manusia atau manusia Allah, Nabi orang first bagi salam. Tuan-tuan, sahabat kadang-kadang cubalah sembunyi, kan? Nak try bagi salam dulu, kan? Baru je nak bagi salam, Nabi bagi dulu. Seolah macam kalau Assalamualaikum tu, sahabat baru Nabi dah kum dah. Seolah macam gitu. Seolah kita katakan Nabi lebih awal. Allahu Akbar. Betul tuan-tuan, kalau kita ni ada tinggi pangkat sikit kat pejabat ke, dekat kat mana-mana, dekat di kalangan masyarakat taman kita tuan, kalau kita yang mula memberi penghormatan pada orang, orang akan respect kita. Kalau kita lebih awal bagi salam pada orang banding orang lain, Allahu Akbar, orang akan respect. Bukan kita minta, bukan kita suruh orang respect, tapi Allah Ta'ala kadang-kadang yang susun ni untuk kita. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Nabi digambarkan bahawa kalau duduk dengan sahabat, duduk dengan mereka ni, jadi tak ada satu pun yang membezakannya. Maksudnya nampak biasa. Sehingga kan kalaulah ada orang asing datang nak jumpa dengan Nabi Muhammad, tuan-tuan, mereka akan terpinga-pinga. Mereka akan bertanya, mana satu cucu Abdul Muttalib? Sebab nampak macam sama je. Bukan kata sama, maksudnya kedudukan ke, cara duduk dengan sahabat ke, biasa je. Allahu Akbar. Dalam keluarga digambarkan bahawa Nabi Muhammad SAW melakukan pelbagai jenis tugas rumah tangga, seperti jahit pakaian, tali slipper yang putus pun jahit sendiri, sambung sendiri, memeras air susu, membuat adunan dengan pembantu rumahnya. Semuanya dilakukan dengan menggunakan tangan sendiri. Ini kita nak muhasabah para suami ni. Kadang-kadang kita balik rumah main order je, kan. Jadi muhasabah untuk saya dan kita semua, tuan-tuan, berkaitan dengan bagaimana pula kita dengan ahli keluarga kita. Sementara itu, macam mana pula contoh wanita ketika mana berjalan, tuan-tuan ni. Maka wanita pula berjalan, kalaulah wanita yang baik berjalan dengan tawadhu, mereka jalan sebagaimana cara berjalannya seorang wanita yang bertemu Nabi Musa alaihissalam. Ini pula mana? Dalam surah Al-Qasas. Tuan akan lihat pada ayat yang ke-23, 24, 25 gitu ada. Ceritanya ialah, pada plot cerita itu ialah Nabi Musa alaihissalam di negeri Madian. Tuan-tuan, di negeri Madian itu Nabi Musa sedang berehat. Macam mana Nabi Musa boleh sampai negeri Madian? Sebab berlaku kes Nabi Musa nak selesaikan pergaduhan, entah macam mana, tertumbuk seorang tu, tumbuk ke tampang tu, mati tu orang tu. Kebetulan yang mati itu golongan Qibti, suku Sakat Fir'aun. Jadi ada yang cadangkan pada Nabi Musa berhijrahlah, sebab ni suku Sakat Fir'aun tengah cari nak balas dendam. Tuan, akhirnya Nabi Musa AS sampai ke negeri Madian. Sedang Nabi Musa berehat, dia tengok ada orang sedang menunggu giliran untuk ambil air. Jadi di kalangan mereka yang tunggu nak ambil air untuk binatang ternak itu, adalah beberapa orang, 2 orang tak silap saya, anak gadis yang tunggu giliran. Nabi Musa tengok kesian kat mereka, sebab ni lelaki tu dia ambil dulu. Jadi mereka malu. Nabi Musa pun tolong mereka. Jadi bila tolong, tuan-tuan, mereka ni ayah mereka dah tua. Setengah pandangan kata ayah mereka ialah Nabi Syuaib. Pandangan yang lain ni kebanyakannya sebut bahawa ini bukan ayah mereka, bukan Nabi Syuaib, tapi umat Nabi Syuaib. Wallahu a'lam, terserahkan pada Allah. Tuan-tuan, dah Nabi Musa tolong mereka balik. Kemudian ayat yang ke-25 dalam surah Al-Qasas, Allah Ta'ala sebut bahawa kemudian salah seorang daripada perempuan tadi, anak gadis tadi, yang 2 beradik tadi, datang berjumpa dengan Nabi Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu. Jadi kalau perempuan, cara berjalan yang baik ialah cara berjalan dengan adanya perasaan malu, bukan jalan dengan kata sombong dan sebagainya. Kemudiannya, wanita, bagaimana lagi cara berjalan yang sepatutnya bagi seorang wanita? Allah Ta'ala menjelaskan cara berjalan wanita Islam dalam surah An-Nur ayat yang ke-31. Antaranya, tuan-tuan, kita lihat Allah Ta'ala sebut, dan janganlah mereka, yakni di kalangan wanita, menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi daripada perhiasan mereka. Saja hentak-hentak kaki jalan kuat sikit, sebab apa? Nak cerita tentang dia ada gelang kaki. Jadi maksudnya jangan duk jalan ataupun nak menunjuk-nunjuk apa yang ada, perhiasan yang ada pada diri dia. Jadi ini cerita tentang adab wanita Islam ketika berjalan.
Saya ingat saya pernah kuliah subuh tentang tajuk ini. Tiba-tiba lepas kuliah subuh ada seorang pakcik kan, duduk main kat saya. Dia kata, "Ustaz, saya ni orang jahat." Oh sudah, kenapa pula tiba-tiba orang jahat ni? Saya ni orang jahat. Kenapa pula? Tadi Ustaz cerita tentang adab, jangan berjalan dengan menghentak-hentak kaki. Ustaz, saya ni dulu tentera, dia kata. Jadi banyak dah berkawan hentak-hentak kaki. Saya kata, tak pakcik, itu tak masuk kategori ni. Dia cerita tentang orang yang nak tunjuk perhiasan dia kerana nak sombong. Dan jadi jangan salah faham bab ni, tuan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu berkaitan dengan cara hidup. Dan kalau kita lihat pada amalan yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah dengan cara menyombong dan bongkar. Amalan apa pun, sedekah ke tuan-tuan dan sebagainya, maka bukan dengan cara sombong. Allah Ta'ala tidak akan memandang orang yang melabuhkan pakaiannya kerana untuk banggakan diri. Ini ada bab sikit dalam bab berpakaian ketika ibadah. Jadi sebab statement-statement begini bawa kepada demikian. Sebab mangkali masyarakat uruf masyarakat masa itu melabuhkan pakaian kerana sombong. Jadi ada perbahasan. Ada yang kata makruh. Orang lelaki lah, kita kata perempuan memang lah kan. Orang lelaki ni kalau sembahyang pakaiannya melabuhkan bawah daripada buku lali, dekat makruh. Dan haram kalau melabuhkan itu dalam keadaan niat nak sombong diri. Jadi walau bagaimanapun kita kata yang kita nak pakai ini cara hidup biasa ni bukan sebab kita nak sombong. Itu cuma hidup biasa. Kita pakai selat entah dia pergi pejabat ke, biasalah bawah pada buku lali tu, pakai kasut, itu bukan kita nak sombong. Tapi nak dikaitkan ada orang yang melabuhkan pakaian kerana sombong, maka kita jangan masuklah kategori melabuhkan pakaian kerana sombong ataupun apa-apa pun yang bawa kepada nilai sombong. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala juga tidak pandang orang yang bersikap sombong di hadapan hamba-Nya. Kita sombong dengan orang lain, maka Allah Taala tak pandang kita pada hakikatnya. Sungguh buruk sekali orang yang sombong kepada saudaranya sesama Islam. Allah Ta'ala hanya memandang orang yang tawaduk di hadapannya dan juga tawaduk di hadapan manusia. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah ia sebut berkaitan dengan kata-kata hikmah Ibnu Athaillah. Antaranya tuan-tuan diterjemahkan bahawa kata Ibnu Athaillah, kata-kata dia ni agak seni, kita kata nasihat dia cukup baik. Tanamlah diri kamu dalam tanah kerendahan, sebab setiap sesuatu yang tumbuh tapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Allah nak tentang mungkin kita buat kajian sikit orang yang ada dusun. Pokok yang kita tanam betul-betul ni banding dengan mungkin pokok yang tumbuh sebab orang campak biji ke, binatang makan ke, kualiti dia lain. Jadi gambaran kata-kata ni soalan kualitinya lain. Allah Alam kita boleh tengok. Jadi gambaran kata tadi, tanamlah diri kamu dalam tanah kerendahan. Kerana setiap sesuatu biji benih ke yang tumbuh tapi tak ditanam, nasib-nasib itu perempuan pialan ke, hasil dia takkan sama dengan yang ditanam. Kata-kata yang cukup mendalam sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita simpulkan di sini ialah tawaduklah dengan sesiapa pun di depan kita. Yakni jangan mudah rasa kita yang terbaik. Contohnya, barangkali satu hari kita berjalan, jumpa dengan orang yang lebih berumur pada kita. Dalam hati kita cuba tanamkan perasaan, orang ini lebih berumur padaku, barangkali lebih banyak amalannya berbanding dengan aku, yang kurang umur berbanding dengan dia. Lagi lama dia duduk, lagi banyak amalannya. Tuan, satu hari kadang-kadang mungkin kita berjalan dengan orang lebih muda pada kita. Dalam hati dan perasaan kita, barangkali orang ini muda pada kita, dan barangkali juga umur yang singkat itu menyebabkan dia kurang dosa berbanding dengan kita yang banyak umur. Tak, kita jumpa budak-budak, remaja dan sebagainya. Satu hari mungkin kita berjumpa dengan orang yang kita nampak orang ini tinggi ilmunya. Dalam hati kita, Allahu Akbar, barangkali orang ini tinggi ilmu, banyak pengetahuannya, banyak amalan daripada apa yang diketahuinya. Barangkali kadang-kadang kita berhadapan jalan dengan orang yang mungkin kurang ilmu. Tak maaf saya sebut, kadang-kadang ada tempat-tempat jumpa orang yang mungkin dia sakit. Bila sakit dia ni, dia tak dapat pergi sekolah macam orang lain. Jadi cara fikir dia pun mungkin tak macam orang lain. Tapi tuan-tuan, dalam hati kita jangan rasa macam orang ni tak cerdik. Jangan.
dalam hati kita, biarlah kita ada perasaan orang ini mungkin kurang ilmu daripada aku. Maka kalau dia buat salah dalam keadaan dia tidak tahu. Sedangkan kita yang kononnya berilmu ini buat salah dalam keadaan sengaja ataupun kita tahu, maka kita ni lebih teruk pada orang yang buat salah dalam keadaan tidak tahu. Allahu Akbar. Tuan-tuan, barangkali kita jumpa dengan orang kaya, dalam hati kita, barangkali orang ini banyak kaya, banyak sedekahnya. Tapi tuan-tuan, barangkali kita jumpa kadang-kadang dengan orang yang mungkin pendapatan dia ataupun kerja dia, gaji dia tak banyak macam kita, tapi dalam hati kita barangkali orang ni walaupun mungkin duit dia sikit, tapi kalau sekali dia sedekah tu, dia sedekah lebih ikhlas pada kita. Maka tuan-tuan, siapa pun di depan kita, cubalah kita sama-sama melatih diri kita untuk meletakkan diri kita ini perlu rendah diri berbanding ataupun bila mana berhadapan sama ada dengan manusia, begitu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, semasa perbahasan tentang kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam, tentang cerita Nabi Yusuf panjang, kan? Ada satu plot, iaitu ketika mana abang-abang Nabi Yusuf masa itu, adik Nabi Yusuf ataupun nama masyhurnya Bunyamin, telah diambil oleh Nabi Yusuf. Tapi mereka tak kenal bahawa menteri itu Nabi Yusuf. Jadi mereka nak pergi merayu pada Nabi Yusuf masa itu, dalam keadaan abang-abangnya belum kenal itu ialah adik mereka. Mereka nak minta bantuan masa itu, kemarau masa itu, nak minta bekalan makanan. Mereka minta dengan penuh kerendahan, mereka panggil dengan panggilan yang mulia. Pada masa sama mereka kata, tuan-tuan, kami ni tak ada benda-benda yang baik untuk ditukarkan dengan bekalan makanan masa itu, masa musim kemarau. Tuan-tuan, mereka datang dalam keadaan penuh hina, letih, ulang-alik banyak kali selatan Palestin ke Mesir. Mereka dalam keadaan lemah segala-galanya, dia kata. Jadi tuan-tuan, ada ulama ambil pengajaran, kata, rendahkanlah diri kamu ketika mana berdoa kepada Allah ataupun beribadah pada Allah, sebagaimana rendahnya diri saudara-saudara Nabi Yusuf ini ketika mana mereka menghadap Nabi Yusuf alaihissalam untuk meminta pertolongan. Tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang baik ialah orang yang merendah diri di hadapan Allah dan juga merendah diri di hadapan manusia yang lain. Tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira cukup dulu separuh daripada ayat yang ke-63 yang kita bincangkan hari ini, iaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Tuan, ciri ibadur rahman yang pertama iaitu berjalan dengan sopan santun, ataupun jalan itu menterjemahkan tentang sifat tawadhu ataupun merendah diri yang ada dalam diri mereka. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Yang baik itu daripada Allah, yang buruk, yang lemah, kelemahan diri saya sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, disandarkan ke atas insan yang dhaif lagi ini. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbuhum shighara. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'i salihin. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu Muhammadin tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kembali pada pengusi majlis, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.